Saya ada seorang, subhanallah, sahabat saya ni, dia kata, Ustazah, sebab saya tengok dia tenang, dia seorang yang sangat bahagia walaupun banyak ujian, rezeki dia murah, Masya Allah, hidup dia kita nampak baik-baik saja. Lepas tu bila saya tanya apa rahsia dia kan, dia kata, Ustazah, setiap malam sekurang-kurangnya 1 jam saya akan menangis. 1 jam menangis tanpa henti. Saya tanya, menangis kenapa 1 jam? Aduh, payahnya nak menangis 1 jam. Saya menangis rindukan Allah, rindukan Rasulullah. Saya menangis teringat kisah susah payah Rasulullah, susah payah sahabat Nabi. Ya Allah, Allahu Akbar. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ja'far, masa tu dia diminta untuk jaga bendera yang membawa panji sebagai tanda kemenangan ataupun kekalahan di medan perang. Dia pegang dengan tangan kanan. Lepas tu musuh pun lipas, lalu tangan kanan dia pun terputus. Dia pun pegang dengan tangan kiri. Lepas tu kena potong lagi dengan pedang. Lepas tu tangan kiri dia pun putus. Kemudian dia pegang dengan ketiak. Dia pegang dengan ketiak, dia bawa lagi ni panji ni iaitu bendera ni. Lepas tu dia kena potong dengan dia. Lepas tu dia pegang pula sebelah sini. Lepas tu dia teruskan lagi bawa panji Islam ni, kena potong lagi. Akhirnya dia pegang dengan apa? Dengan celah leher. Dia pegang, dia bawa juga. Akhirnya leher dia dipotong oleh musuh. Allahu Akbar. Kalau kita baca kisah-kisah sahabat mempertahankan Islam, baca kisah Nabi, isteri-isteri Nabi dan sebagainya, kita akan sangat sayangkan Islam. Kita akan sangat sayangkan iman yang kita miliki hari ini. Tapi sebab kita kurang baca, kita kurang ambil tahu, kita fikir hari kita saja. Pasal nak makan apa, nak itu, pasal dunia saja. Sebab itu kalau kita ada keuangan, belilah Hayatun Sahabat, kisah para sahabat, ada kitab kisah para sahabat. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kadang kita baca terjemahan, kita tak kuat nak menangis. Tapi bila kita baca kisah sahabat, kisah isteri Nabi, kisah orang-orang soleh, sebab kita teringat kisah-kisah tu, baca sikit je firman Allah, menangis. Lepas tu saya tanya dia, macam mana nak buat menangis? Dia kata, Ustazah, dulu saya ajar, dulu saya tak mudah menangis. Tapi saya belajar bangun dalam pukul 4 pagi tu, ataupun 4:30, doa sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Mungkin malam pertama tertidur. Lepas tu esok ulang lagi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Mungkin malam kedua lama sikit. Lama-lama boleh habiskan sejam dengan air mata. Sebab apa? Nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Sampai ketika dia terpasak dalam hati kita jadi lembut dengan kalimat, dengan nama Allah itu. Ya Allah, Engkau baik sangat. Terbayang pelbagai nikmat yang Allah bagi. Kita kalau nak hidup selipar kita daripada kita sejak kecil sampai sekarang, ada berapa ratus selipar, ada berapa ratus kasut dah, ada berapa ratus beg dah, baju daripada kita kecil sampai besar, makanan yang kita makan tak tahu berapa tong dah, berapa lori dah. Terlalu banyak nikmat Allah, kita tak akan mampu nak hitung. Bila kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, tiba-tiba bayang kebaikan suami. Selama ini kufur, duk bayang keburukan suami saja. Tapi barakah Ya Rahman, Ya Rahim, terbayang kebaikan anak. Lupa kita keburukan apa anak buat, kecil hati kita tu. Itulah barakahnya. Sebab apa? Allah akan lapangkan hati kita dengan zikir itu. Lalu kita hanya melihat semua yang baik-baik. Akhirnya yang sakit itu hanyalah sedikit serpihan sahaja. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, saya nak cerita sikit lagi pasal air mata. Sebenarnya tak baca lagi hadis ni, baru sebut pasal Nabi menangis tu. Jadi ibu-ibu sekalian, antara ciri ahli syurga Allah, dia akan menangis kerana Allah. Ada beza menangis kerana ujian Allah dengan menangis kerana Allah, beza. Orang yang menangis semata-mata kerana Allah, rindukan Allah, rasa syukur kepada Allah. Yang boleh kita biasa buat, kocik hati dengan suami. Lepas tu terbawa-bawa dalam solat, nak baca Al-Fatihah pun tergugu-gugu. Dia bukan sedih, bukan nangis kerana Allah, dia nangis kerana ujian Allah. Dia nangis sebab kocik hati ada orang tekan belakang. Dia nangis kocik hati sekian-sekian. Bukan kata tak boleh, boleh kita menangis kerana ujian Allah dan kita merayu minta dengan Allah. Tetapi beza, kalau nangis kerana makhluk, air mata yang keluar panas, mata boleh bengkak, muka boleh sembab. Tapi cuba rasakan nikmat menangis semata-mata kerana Allah,
rindukan Rasulullah. Berbeza dengan kita menangis mengeluhkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi pesan, menangilah bila baca Quran. Kalau tak mampu menangis, buat-buatlah menangis. Pernah tak kita kan hadir satu program, kemudian ada ustaz tu ataupun ustazah baca doa, orang kiri kanan kita berilah menangis. Sosek kita dengar macam tu, sedih. Tiba kita pula tak nangis. Kita pun kata, sudah, saya tak nangis macam mana? Ni tak nangis. Tegas benar. Saya pun pernah macam tu. Cuba buat nangis ni. Tak keluar juga. Lepas tu buat-buat bunyi, nak cover. Macam kalau tak rasa teruk sangat, orang kiri kanan berilah menangis. Kita ni tak keluar air mata. Mulalah buat-buat bunyi. Buat-buat bunyi lah, apa? Lepas tu jari ditekan mata supaya merah sikit. Padahal, ya Allah, kenapa tak keluar air mata? Maksudnya, sampai tahap tu lah kita kena buat-buat. Baca tentang neraka, Allahu Akbar, Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Paksa, buat-buat. Pasal syukur, ya Allah. Lama-lama kita paksa, air mata juga makhluk Allah. Air mata ni tahu kita berusaha nak menangis kerana Allah. Satu masa Allah izinkan. Baca Quran je menangis, walaupun tak baca terjemahan lagi. Ada hamba Allah tu seorang lelaki. Saya ada dalam satu ceramah, dia datang suami isteri. Lepas tu dia kata, Ustazah, ni kisah benar lah, ni dah ceramah saya dalam bulan lepas. Dia kata, Ustazah, saya masuk khusus azan. Ya, aku masalah cik masuk khusus azan. Saya dah pergi beberapa kali dah khusus tu, saya tak boleh nak azan. Kenapa tak boleh azan? Saya nak azan je, saya menangis. Saya baru nak start azan je, saya akan menangis beria-ria Ustazah. Sebab tu tak keluar suara, sebab menangis. Lepas tu saya tanya, Cik, apa amalan Encik sampai boleh macam ni? Dia kata, Ustazah, saya istighfar pun saya dah tak boleh, saya menangis. Masa dia tanya soalan tu, dia menangis. Umur lebih kurang 40 lebih. Dalam dewan masa tu, semua orang macam nak menangis sama. Sebab apa? Dia punya lembut hati dia tu, lelaki ni. Dia menangis, Ustazah, saya nak cakap pun saya sedih, tapi kalau saya istighfar pun nangis. Saya tengok ada orang lain tu mata bergenang, tak tahu cerita lagi ni. Saya tanya, Encik, kenapa Encik? Macam mana Encik boleh ni? Tak heran kalau orang yang ada ujian, kalau cerita saya ujian banyak, Ustazah jadi sedih, itu tak heran. Saya kata, macam mana Encik boleh hati yang lembut sampai yang boleh menangis semudah ini? Menangis sebab rindukan Allah, menangis bila istighfar. Kita kadang 1000 nak setitik air mata pun tak keluar. Astagfirullah. Tekan yang digital tu kan. Astagfirullah. Tengok cucu naik atas meja, astagfirullah. Astagfirullah, suruh dulu dia diam. Punyalah tak ada khusyuk, tak ada nikmat, astagfirullah. Orang yang hatinya lembut, ulang sekali je, astagfirullah. Ingat dulu mempat cikgu sekolah. Astagfirullah. Ingat mempat suami dengan anak-anak. Astagfirullah. Ingat mempat mak sendiri dengan adik-beradik. Astagfirullah. Ingat mempat kawan, mempat Bilal. Banyak sangat kau nak ingat. Setiap astagfirullah banyak sangat nak ingat dosa sebenarnya. Saya tanya lelaki ni, Encik. Dia kata, Ustazah, dulu saya bukan macam ni, Ustazah. Saya dulu jauh dengan Allah. Saya tak boleh nak cerita teruknya saya dulu. Tetapi yang saya perasan, perubahan berlaku pada diri saya. 5 kali sehari, saya wajibkan diri saya untuk berada di saf pertama di masjid untuk sempat takbiratul ihram dengan imam. Allahu Akbar. Ini adalah golongan yang Nabi sebut dalam hadisnya. Antara ciri-ciri ahli syurga Allah, iaitu Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah, iaitu di padang mahsyar kelak. Orang lain tak ada pakaian, orang lain makan lapar, orang lain dahaga, matahari umpama sejengkal, ada orang peluh sampai lutut, ada orang peluh sampai pinggang, ada peluh paras hidung, ada peluh tenggelam sampai dia berenang-renang sementara tunggu untuk dihisap. Dan hisap yang paling pendek di padang mahsyar ialah 50,000 tahun. Lama ibu-ibu sekalian, sangat lama. Tapi ada 7 golongan VIP.
Ada 7 golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Dan 7 golongan ini Nabi sebut. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, ketiga saya tak ingat susunan. Tapi yang seterusnya di antaranya pemuda ataupun lelaki, dan dikatakan termasuk kalau wanita itu pun terikat hatinya dengan masjid. Seorang lelaki yang terikat hatinya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak boleh solat melainkan di rumah Allah. Allahu Akbar. Kemudian mereka yang menangis kerana Allah. Ini termasuk dalam 7 golongan ini. Kemudian golongan yang keempat, iaitu mereka yang bersedekah, tangan kanan memberi tangan kiri pun tak tahu. Seterusnya, yang kelima, seorang pemuda yang boleh mengatakan aku takut kepada Allah ketika dia sangat terdedah untuk melakukan zina dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah.